Selamat join kelas pada malam ni. Okay, so kita nak sambung daripada kelas yang petang tadi. Petang tadi kita cerita more on kepada sound, macam mana kita nak adjust kita punya sound. Saya nak sambung sikit berkaitan dengan sound tu nanti. Lepas tu baru kita akan masuk yang final kita punya tu, iaitu adalah kita punya final rendering. Nanti final rendering you guys boleh follow up lah. Okay, so sekejap final. Okay, so tadi yang saya tunjuk dekat awak dekat dalam kelas tadi, dia more on kepada Final Cut Pro. Final Cut Pro pula, more on kepada apa tadi, Adobe Premiere. Okay, so bila kita more to Adobe Premiere, so basically kenapa saya tunjuk Adobe Premiere, sebab dia lebih, orang kata apa, lebih mudah di atas. Sebab okay, nampak kat skrin tak? Nampak. Okay, kenapa Adobe Premiere? Sebab most likely semua orang boleh access lah, sebab tak semua orang ada Mac. Okay, so tadi saya dah tunjuk macam mana kita nak adjust kita punya sound menggunakan Adobe Premiere. Okay, now sekarang nak tunjuk macam mana kita nak adjust sound kita menggunakan software lain selain daripada Adobe Premiere. So at least you take note lah, kata in case you guys tak ada tak ada sistem ni, tapi just in case you guys take note lah. Okay, so so ini adalah footage yang kita boleh tengok. Okay, ini adalah footage yang kita boleh tengok, yang memang basically normal footage lah yang kita boleh shoot, kita masuk lah. Okay, so ini adalah speech yang saya rakam bersama dengan Night Chancellor lah untuk combo hari tu. Okay, so sama juga macam konsep sekejap saya ni. Okay, sama juga macam konsep dekat dalam kita punya Adobe Premiere tu, yang di mana once kita dah edit last kali, kita akan ada audio punya tab lah. So sama juga macam ni. So bila kita dah masukkan kita punya video dalam ni, kita ada this tab, color tab, kita ada audio punya tab. Okay, so dekat audio punya tab ni, dia punya configuration dia sama juga. Okay, configuration dia sama, bermaksud kita boleh fine tune kita punya sound. Okay, macam tadi kat dalam kita punya Adobe Premiere, kita boleh adjust dia punya loudness, jenis apa kita nak. Okay, yang ni pun sama. So kalau tengok kat sebelah sini, ada sini yang menggunakan Mac kan, siapa ni, Aiman guna Mac, Haziq guna Mac, Zulfa guna Mac, lagi siapa lagi guna Mac Zam guna Mac. Okay, so ni saya cerita sikit lah. Alright, okay, so kita punya video, okay, yang kita do some adjustment. So kita ada volume. Saya rasa hari tu yang ni saya dah alter. Sekejap, ada yang okay. Okay, ni right. Okay, yang tadi tu saya buat nest. Okay, so ini video asal. So kalau tengok video asal ni, okay, kalau tengok pada video asal ni memang dah di enhance lah. Okay, so saya masuk dekat bahagian equalizer, saya adjust pada hum reduction. Okay, so you guys nak buat enhance voice pun boleh, enhance music pun boleh, loudness. Lepas tu kita ada hum reduction, bass punya boost, bass punya reduce, treble dengan treble punya reduce. So memang ada kat sini. Dia sama macam dalam Adobe Premiere lah, cuma ada few things yang maybe bukan, mungkin tak ada. So kalau macam kita tengok, basically kita ada sound isolation, kita ada loudness, lepas tu kita ada noise removal. Okay, pada siapa yang memang tak pernah tahu noise removal ni, okay, noise removal ni sebenarnya dia adalah satu features yang awak kena bayar dulu sebelum software baru lah, yang memang nak kena bayar. Jadi bila kita record kita punya video dekat luar dan sebagainya, masa tu mungkin teknologi tak berapa bagus in terms of mic punya system.
So bila kita record kita punya video, dia tahu memang akan ada noise. So apa orang akan cuba buat adalah orang akan cuba cari noise removal untuk kita nak buangkan kita punya noise dah. Dan dia dulu adalah a part of plugin. Okay, so Adobe Premiere, Adobe After Effects dan juga Final Cut. Okay, masa tu software lain ni tak ada lagi lah. Yang ada ni the best free lah. Kita ada Premiere, Final Cut dengan Sony Vegas. So 3 software ni basically dia adalah a plugin. So you guys kena cari plugin dan sebagainya, masuk dalam ni baru boleh buat noise removal. Okay. Tapi nowadays because of diorang punya developer ni tahu noise removal ni adalah is a must dalam apa software editing. So memang diorang dah terus masuk siap-siap lah. Kenapa? Bila one company dah start bagi noise removal ni dekat dalam dia punya software for free, so orang akan jump to that particular software. So diorang terus apply dekat dalam mana-mana software lah. So nowadays kebanyakan software memang dah ada noise removal. Dan noise removal dibagi bukan untuk dia bagi untuk you guys tengok. Noise removal ni you guys kena apply. Memang kena apply. Kalau you guys tak apply, sangat-sangat rugi. Sebab noise removal ni dia akan buang noise. Sangat-sangat noise. Okay, kalau saya play ni, awak boleh dengar sebelah sana tak? Universiti Sultan Azlan Shah. Saya pada kesempatan ini ingin... Boleh dengar? Boleh. Okay. So sekarang ni saya akan return back to original. Saya akan revert to original. So equalizer saya off. Noise removal saya off. Tengok saya ada apply lain tak? Okay, so tak ada. Saya tak ada apply lain. Okay. So saya dah off ni Saya dah off equalizer. Saya dah off noise removal. Okay. So these are the original sound. Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada para graduan yang akan bergraduasi pada 9 dan 10 Disember pada convocation ke-16 Universiti Sultan Azlan Shah. So, kalau kita dengar balik, ini adalah orang kata apa, dia punya sound original. Original dia punya sound, dia agak bergema. Dia punya sound dia return back balik. Okay, kenapa benda tu jadi? Masa saya buat rakaman dibuat dekat office Net Chancellor. Dan dia punya office dia memang bawah kubah. Tahu bawah kubah? Tahu kan kita punya bangunan kita kan ada kubah kan? Kubah yang biru dekat main campus kan. So dia punya ceiling dia, atas dia tu adalah kubah. So kalau awak tahu sistem kubah ni, bila kita bercakap sound dia akan, bila kita ada satu center point, bila kita cakap biasa sound dia akan bounce balik dan menyebabkan sound tu jadi besar. Kalau siapa pernah pergi ke pusat sains negara, dekat pintu masuk tu, kalau awak diri ada satu point dekat memang betul depan pintu masuk tu, awak cakap biasa je, tapi orang yang dengar awak tu sebenarnya macam awak bercakap menggunakan pembesar suara. Tapi tak, sebenarnya itu adalah reflection daripada kubah dekat atas bumbung tu lah yang menyebabkan suara kita jadi kuat. Okay. So itu yang berlaku ketika saya buat recording ni. Okay. So untuk nak readjust tu, kita punya sound yang bergema ni, okay. So kita first sekali apa-apa pun buat noise removal dulu. So tekan noise removal, ni ada amount, kita boleh masukkan level of amount, sama juga macam dalam Adobe Premiere tadi, kita boleh masukkan level of amount yang kita nak apply lah. So tadi saya dah masuk noise removal. Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah. Okay. Ini sebelum. Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan. Awak akan dengar ada bunyi sedikit, bunyi humming macam bunyi aircon. So bila masuk yang ni, saya pada kesempatan ini ingin merakamkan kosong, dia jadi flat. Okay. So kita dah masuk noise removal. Itu the first one. Lepas tu next second apa yang kita boleh buat? Bila kita tengok balik dia punya reading tengok meter saya kat sebelah kanan. Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan setinggi-tinggi syabas. Okay, dia lebih daripada negatif 12. Okay, dia naik kat negatif 6 dan nak cecah kosong lah. Okay, that one is good lah. So, jadi saya tak payah letak kat loudness ni, tak payah masuk. So saya masuk kat sound isolation. Sound isolation ni memang kita nak isolatekan kita punya sound daripada bunyi-bunyi lain. Sorry, bukan sound isolation voice isolation.
So kita nak asingkan kita punya voice ni dengan bunyi-bunyi yang kita rasa tak bersesuaian. So kita masukkan kita punya voice isolation. Alright, okay. Lepas tu kita nak apply, kita tengok dulu effect dia. Convocation kali ini adalah convocation yang ke-16 Universiti Sultan Azlan Shah. Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan. Nampak Dah tak ada, dia tak ada bergaung dah. Dia dah jadi normal. Okay. Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan. Okay, nampak Kalau saya off ni dua-dua, kita dengar balik part ni Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan. Dengar tak beza dia? Boleh dengar tak beza dia? Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan. Nampak? Dia kosong, dia flat. Dia tak ada dah yang echo tu. Alright, okay. So, function-function yang sound-sound ni sebenarnya memang ada most likely kat dalam kita punya software lah. Okay. Selain daripada tu, macam dekat dalam Final Cut Pro ni, dekat dalam kita punya effects ni, kita ada sound audio punya effects. So, there was a lot of audio punya effects. Kita nak masuk sound apa, distortion boleh, echo, equalizer, level, modulations. Okay. Tengok apa yang rasa kita nak masuk dan yang kita rasa bersesuaian untuk kita masuk. Right? Okay. Sebenarnya kita boleh custom lagi kita punya sound. Tapi because of kita tak tahu kita punya sound yang kita nak custom tu, kita intend untuk tidak melakukan apa-apa perubahan lah ataupun bubuh efek apa benda. Tapi sebenarnya ada. Macam for example dekat sini ada efek voice. So dekat voice ni, dia ada bagi macam-macam lah. Alien punya voice, brightness punya voice, cosmic, distinguish, multitune pitch, robot, transformers. Lepas tu ada voice over enhancement. So cuba kita try apply voice over enhancement. Tapi sebelum tu, saya nak ambil satu sampel dulu. So saya copy, saya drag ke atas ni. So yang atas ni adalah yang kita akan bubuh effects. Yang bawah adalah tidak bubuh effects. So saya apply voice over enhancement. Saya drag, saya masuk ke dalam ni. And then dekat bawah ni akan ada voice over lah. So dekat sini dia bagi kat saya punchy male VO. Okay. So ada punchy female. Ada smooth male. Ada smooth female. Alright. Okay. So kita try yang punchy dulu. So saya akan off yang bawah ni. So saya playback yang atas ni. Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah. Okay. Itu kita apply VO. Okay. So kita dengar balik yang tak ada apply VO. Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah. Okay. Dia masih lagi ada dengung dia sikit. Yang this one lah. So yang this one dia dah kill. Dia dah buang dengung itu. Azlan Shah. Saya pada kesempatan ini ingin merakamkan. Okay. Kita akan dapat a bit flat. Clear. Okay. So ada voice over enhancement. So dalam kita punya software ni, bila you guys buat you guys punya short film yang ada untuk orang bercakap, you guys kena apply that kind of punya effects yang memang dah sediakan dekat dalam audio. Okay. Dan bila kita nak buat kita punya effects tu, itu yang kita kena dengar menggunakan headphone. Supaya kita akan faham apa sebenarnya kita plan out untuk buat. Alright. Okay. So far okay, boleh follow Boleh saya. Okay. So yang ni saya out. Okay. So dua software saya dah tunjuk. Adobe Premiere dan juga Final Cut. Okay. Now kita nak pergi satu lagi software. Okay. Kita nak pergi ke Filmora. Okay. Saya rasa Filmora ni both platform dapat. Okay. Yang Windows pun ada. Yang Mac pun ada. Okay. So saya buat new project dekat sini. Okay, ni project kat sini. Saya akan ambil video combo. Saya cuba cari video lain. Anugerah footage drone. Tengok sini ada tak? Okay, tak ada. So saya terpaksa guna sampel lah. Okay, so saya ambil satu yang ujung ni. Ni pendek sikit dia punya ni. Okay. So saya dah ada saya punya media dekat sini. Okay. So apa kita buat, saya drop dekat bawah ni. Okay. Ni very short je lah Alright. Okay. So kita dengar dia punya voice
kepada para graduan supaya sentiasa mengingati dan mendoakan kebaikan, kesejahteraan kepada para pensyarah, para pegawai, staf-staf di universiti. Okay, so dia ada humming, lepas tu dia ada noise sedikit, lepas tu dia akan berdengung. Okay, so dalam software ni software simple ni, okay, dia ada juga audio. So kita pergi tab, bukan audio atas ni tau, you guys kena double click pada kita punya footage. Yang ni semua adalah audio sample yang kita boleh apply, background music lah. Okay, so dekat sini kita double click kat sini. Bila double click kat sini, kita ada satu tab audio. Okay, tab audio ni lah yang kita nak adjust. Okay, so dekat sini pun kita boleh buat refinement, tapi tak sebanyak ataupun tak sedetail Final Cut dan juga Adobe Premiere. Alright, okay. So dekat sini dia ada fade in, fade out. Lepas tu dia ada number of pitch. Lepas tu kita ada equalizer. Saya rasa standard equalizer tu you guys boleh pilih. Cuma yang ni dia more on kepada musical punya equalizer. Sedangkan yang tadi dekat dalam Adobe dan juga Final Cut, dia more on kepada human punya equalizer. Okay, yang ni dia banyak macam pilihan lagu lah. Okay, and then dia ada this one. Dia ada satu function namanya denoise. Denoise dengan noise removal adalah benda yang sama. Okay, so jangan terkejut lah tiba, hari tu saya cakap noise removal, ini denoise ke benda lain ke dan sebagainya. Tak, dia adalah benda yang sama. Cuma dia orang maybe tak nak pakai noise removal tu panjang, so dia tukar denoise. Okay, so denoise dia dah bagi tahu kat situ, remove background noise. So bila kita tick kat sini, apa yang dia bagi option kat sini, dia ada 3, weak, mid dan juga strong. So basically kita faham lah, kalau weak tu dia akan remove sikit saja noise, kalau middle tu dia akan remove maybe half, strong tu maybe a bit kuat lah, tapi dia bukan 100%, maybe akan dalam 80%, 75, something like that lah, dia tak akan reach 100. Okay, so sekarang ni saya pakai standard yang dibagi adalah weak, okay, yang paling rendah. So kita dengar balik apa dia punya sound. Dan kepada pensyarah, para pensyarah, para pegawai, staf-staf di universiti. Okey, macam mana bunyi dia? Macam mana bunyi dia? Okey, ini adalah sebelum. Para pegawai, staf-staf di universiti yang telah menyumbang, yang telah berbakti, mengajar. Okey, ini adalah selepas kita apply. Staf-staf di universiti yang telah menyumbang, yang telah berbakti, mengajar semasa para graduan berada di Universiti Ustaz. Okey, nampak tak dia punya beza dia? Dengar tak? Ada. Okey, so walaupun software ni ada noise removal, okey, apa yang berlaku, kita tak boleh fine tune lagi. Dia hanya buang noise saja. Dan dia punya noise dia tak berapa cantik. Okey, katalah for example saya ambil strong lah. Okey. Yang telah menyumbang, yang telah berbakti, mengajar semasa para graduan berada. Nampak Perasan tak dia punya waveform dia, efek dia jadi macam ni. Dia naik turun. Kejap suara prof kuat, sejak suara prof perlahan. Okey. So apa yang berlaku? Kalau ditengokkan dalam software ni, saya tak tahu saya software ni ada upgrade punya version lah. Okey. Kalau kepada software ni, dia boleh buat voice removal, tapi voice removal dia tak accurate. Kenapa tak accurate? Dia maybe tak boleh read dia punya number of pitch yang dikeluarkan dalam bentuk frekuensi lah, menyebabkan dia punya noise remover dekat dalam software ni sangat-sangat tidak berbala untuk pakai. Okay. So kalau macam for example, bila saya ada task yang nak kena buat, yang perlu saya nak buat noise removal, saya memang tak akan pakai software yang this one. Okay. Kenapa saya tak akan software ni? Sebab software ni dia punya noise remover dia sangat-sangat teruk. Maksudnya dia punya processing dia tu, dia tak buat detail lah, berbanding dekat dalam kita punya Adobe Premiere dan juga Final Cut Pro. So dua software ni a very good punya software. Yang this one saya kata bukan tak boleh pakai, boleh pakai, tapi maybe ada certain jenis video yang you guys nak edit je, you guys boleh pakai noise removal. Maybe for example video yang orang kata apa, simple, tak seriousness dan macam mana, you guys boleh apply. Supaya yang penting kita nak buang dia punya noise dekat dalam kita punya
sound tu, kita punya rakaman tu. Alright, okay. So kalau kita tengok juga pada software-software yang lain lah, dalam you guys punya phone, tak silap saya jikalau buka satu software tu, nama dia TikTok. Okay, TikTok tu dekat sebelah kanan tu nanti awak akan jumpa ada add gambar, add music dan sebagainya. Dekat situ pun kita boleh remove. Dia tulis tu tak silap saya noise enhancer ke noise cancellation, saya lupa. Tapi memang ada dekat TikTok kalau kita nak upload video. Dia memang ada function di sebelah kanan tu, dia ada masuk gambar, lepas tu kita ada masuk grafik dan benda sebagainya. Lepas tu ada satu tu button tu, nama dia noise removal. Dan so far selama yang saya pakai menggunakan software, tapi saya tak guna TikTok, saya guna software satu nama dia VN. Kalau you guys pernah dengar lah. Pernah dengar tak software nama bukan sorry. VN tak ada sorry. Dekat TikTok. Yes, TikTok ada. TikTok saya menggunakan voice enhancer ataupun noise removal lah, saya lupa. Memang dia punya kualiti dia tak adalah kata teruk, tapi usable, masih lagi boleh pakai. Berbanding dengan software ni kita tak boleh pakai langsung sebenarnya. Kenapa? Sebab apa yang berlaku, dia remove voice frekuensi, dan frekuensi yang berlaku tu adalah sama macam voice yang kita punya klien kita cakap. So jadi tak cantik lah sebenarnya. Alright, okay. So software-software ni saya tak berapa nak recommend sangat, sebab mungkin saya tak pernah try. Kalau you guys rasa ada software-software lain yang you guys rasa good dalam sound removal, boleh inform lah Roger untuk kita try out. Okay. So mungkin ada orang kata, so kenapa tak buat noise removal dalam Adobe Audition? Betul, memang betul. Noise removal memang kita boleh buat dalam Adobe Audition, tapi untuk mempercepatkan kerja, kita boleh juga menggunakan this kind of punya method untuk kita nak apply. Jadi you guys tak payah nak buka software Adobe Audition, transfer, masuk balik dekat dalam Adobe Premiere ataupun Adobe After Effects. So dia dua kali kerja. So that's why dia dah adakan satu panel, whenever kita buat, kita boleh pakai terus. So yang ni tak boleh lah, sangat-sangat tidak membantu. Tapi saya banyak menggunakan ni sebab ada banyak benda yang saya rasa elemen-elemen dekat sini yang worth untuk digunakan untuk a simple punya video. Tapi kalau kita bercerita dengan audio, you guys tak boleh pakai yang audio yang dekat sini, enhancement dekat sini. Kenapa? Enhancement dia sangat-sangat teruk. Dan kita tak boleh adjust apa pun dekat sini. Dia hanya bagi tahu ni saja. Dengan yang ni lah, yang strong, mid dan juga weak. Alright, okay. So far okay, boleh follow? Boleh sir. Okay. Ada soalan tak berkaitan dengan audio? Ada soalan berkaitan dengan audio? Clear? Setakat ni belum ada lagi soalan, sir. Alright, okay. So, settle. Now, kita nak masuk satu lagi bahagian chapter, iaitu yang macam saya maklumkan tadi, iaitu kita nak masuk bahagian final rendering. Okay. So, saya akan start dengan software ni since saya dah buka. Saya akan start dengan software ni. Okay. Pernah gunakan software ni kan? Pernah gunakan software ni kan? Filmora. Okay. Dulu Filmora tak berapa famous, tapi sebab memang ramai orang guna, so dia update lah. So tak silap saya dia sekarang ni version 13. Ada banyak features lah yang kita boleh guna dekat version 13. Okay. So katalah for example, you guys dah buat you guys punya short film, you guys dah buat music video ke dan sebagainya. Now is the time yang memang standard, bila kita dah siapkan semua, you guys nak export, nak jadikan dia sebagai satu file. You guys dah masukkan grafik apa benda semua lah. So kita nak export je pada satu file. Okay. Apabila kita menggunakan software Filmora, okay, ini adalah Filmora. Apabila kita menggunakan software Filmora, dia punya function untuk dia nak export tu lebih mudah. Okay, kenapa saya kata lebih mudah? So bila kita pergi kat sini, okay, ini adalah kita punya timeline. Katalah kita punya timeline kat sini. So kita ada satu footage. Lepas kita dah adjust sound tu, now kita pergi tekan export. Dia warna hijau ni lah, clear. So bila kita masuk kat sini, apa yang berlaku? Dia akan bagi list of option untuk kita pilih which one yang kita nak gunakan untuk kita nak buat final rendering. So final rendering adalah untuk kita nak select what kind of format kita pakai, kita punya sizing dan sebagainya. Itu yang kita letak dekat kita punya yang ni lah, untuk kita nak set kan. Okay. So kalau tengok kat sini,
kita ada 4 tab kat sini. Format, device, YouTube, Vimeo, lepas tu ada DVD lah. Sebenarnya YouTube, Vimeo dengan DVD ni, apa yang bagus pada software ni, dia boleh terus connect dengan kita punya account. Okay. Sekejap tiba-tiba, okay. Katalah for example YouTube Okay. So saya buka pada YouTube, saya bagi tu kategori apa benda-benda, lepas tu masuk and then kita boleh login. Lepas kita login yang ni, yang sign in, kita dah sign in, dan kita boleh terus export. Apa yang dia buat, dia akan terus export masuk ke dalam kita punya channel. Jadi kita tak payah buka web browser dan sebagainya. Okay. So kalau device ni pula, yang ni sama ke Vimeo DVD ni kalau kita nak burn now. So device sama juga. Katalah macam for example, whenever kita buat kita punya video, kita nak display atas apa? Kita nak dia keluar atas apa? iPhone. So kalau iPhone, kita select dia punya setting untuk iPhone. Lepas tu dia ada iPad, Apple TV. Lepas tu kita ada Galaxy S. Lepas tu Android generic. Android generic ni bermaksud ke semua telefon Android secara amnya. Okay. Tak kisahlah Xiaomi ke, you OnePlus ke, you guys Samsung ke, you guys Vivo ke, as long kan dia adalah Android dan dia tak ada spesifik, dia consider as a Android generic. Okay. Yang mana-mana ada kat situ lah. Kalau macam this one, saya ada S, Galaxy S. So jadi saya tahu ini adalah Samsung. So in the rest of the phone lah, macam for example Xiaomi, OnePlus, lepas tu kita ada Vivo, kita ada Oppo, dia tak ada dalam listing ni. So dekat sini lah kita boleh pilih. Okay. So sama juga in the rest lah, PlayStation, PSP. Okay. Bila kita ada video kita tengok ni bila kita nak output. Okay, dalam output ni sebenarnya dia membawa satu, orang kata apa, fahaman yang orang kurang faham. Okay. Sekejap. Okay. Saya tahu kebiasaannya macam awak semua kebanyakannya edit video menggunakan telefon, betul? Betul? Betul tak? Betul. Okay, right. Okay. Betul sir, betul. So whenever you guys edit video menggunakan telefon, okay, dan bila kita export kita punya video file kita menggunakan telefon, dan dia akan save dekat dalam you guys punya gallery, okay, ataupun you guys punya foto, apa yang kita lihat, kita cantik. Memang cantik sebab kita tengok pada skrin telefon yang cantik. Okay, macam iPhone, lagi phone-phone yang lain lah. Okay. So apa yang berlaku sebenarnya bila kita export untuk kita punya telefon, dia akan ada auto setting yang dia bagi untuk kita telefon saja. That's why kadang-kadang bila kita save untuk telefon, tapi bila kita ambil video kita play dekat atas desktop, tak payah cerita lah size screen awak tu berapa, 13 ke 12 ke ataupun 15, dia masuk je laptop, automatically dia akan jadi pixelate. Dia macam kita nampak macam tak sharp lah. Kenapa jadi macam tu? Sebab apps yang dalam phone awak, macam for example TikTok ke, VN dan sebagainya, you guys punya final setting tu you guys tak boleh adjust. Sebab memang dia ada kata, okay, kita boleh edit kat phone, you keluar untuk display atas phone saja. You tak boleh pergi desktop dan sebagainya. Okay. Sama juga yang sini, software ni, dia bagi standard command adalah dia punya format. Ataupun kalau tak tahu pasal format, awak nak buat apa, kita boleh pilih apa yang ada kat sini, iPhone lah, Android dan sebagainya, kita boleh pilih. Dan setiap satu ni akan menghasilkan different punya file size. So you guys kena faham tau, tak sama. Okay, kita tengok saya letak saya punya ni pada iPhone. Okay, pada iPhone. So dekat sini ada size. Okay, dia bagi tahu kat sini estimated, ni bukan exactly, estimated file size. Bila interview ni saya dah habis render, dia akan jadi 57 MB based on pada 1080 punya platform. Okay. So bila saya tukar pada iPad, dia punya size kurang, dia akan jadi 43.4. Apple TV jadi 28.9. Nampak tak? Dia ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Kalau macam kita ambil Apple TV 4K, sama juga Okay, sorry. Apple TV 4K 43. Yang iPhone tadi size dia 57. Okay. Kita tengok Android 57, 28. Ini nombor yang ni 28. Lepas tu ni tak ada, Smart TV pun tak ada. Okay. PlayStation ataupun PSP. Okay. So kalau perasan,
basically menggunakan footage yang sama yang kat belakang tadi, footage Datuk Wan tadi. Kita menggunakan footage yang sama, kita tak ada buat penambahan apa benda. Tapi kenapa setiap satu file ni dia berbeza saiz adalah disebabkan mungkin format yang dia bagi ni dia dah siap compress. Okay, dia dah siap compress yang menyebabkan okay tak apa, kita boleh bagi low punya orang kata apa final result. So dan bila you guys play, apa pasal sound dia macam tak sedap, apa pasal visual dia macam sedap, sebabkan cara kita rendering yang tak berapa berkesan. Okay, so ini adalah yang kita boleh nampak. Dan this one yang ni format ni MKVE lah, MP4 lah, kita ada Apple ProRes lah, kita ada macam-macam. So normally yang listing ni sebenarnya awak kena ingat. Okay, so at least you guys tahu MOV selalunya memang ada untuk Apple sahaja. Dekat Windows tak silap saya dia ada offer, tapi dia bukan jadi main selection. Macam ni this one, dia terus bagi MOV. So dia nak orang save file dalam bentuk QuickTime. Okay, lepas tu baru dia jump to MP4. Okay, so bila dia jump tu pergi MP4, barulah dekat sini untuk window base kita boleh pakai dan kita boleh gunakan lah. Okay, lepas tu kita ada HEVC, okay, high efficiency video codec. So maksudnya kita bagi 4K tapi kita dapat kita punya file size yang normal punya video, tapi quality masih lagi preserve. Okay, ini yang HEVC lah. Lepas tu kita ada MAV, lepas tu kita ada NKV, AVI, and the rest goes to the rest yang lain tu. Okay, ini saya tak nak kacau sangat sebab basically yang ni kata apa, mungkin ada guna, ada yang tak mungkin guna, tapi you guys boleh try out lah. Yang saya nak tunjukkan you guys dalam kita punya Adobe Premiere. Okay, so sekejap saya buka Adobe Premiere. Okay, kita take a break dulu, boleh? Sementara saya buka ni.
Okay, boleh sambung? Boleh sir. Alright, okay. Boleh sir. Saya share. Okay, ada dekat skrin? Ada. Okay, so ini adalah Adobe Premiere. So, saya ambil this one, saya letak kat sini. Okay. So, katalah for example, you dah edit lah. Edit. Last kali kita nak export. Okay. So, bila kita pergi export, kita pergi pada file. Lepas tu kita tekan export. Okay. So, media lah. Kita export kita punya media. So, bila kita export kita punya media, dia akan bawa kita pergi ke pop-up yang this one lah. Yang final ni lah. Alright. Okay. Alhamdulillah. So, kalau kita tengok kat sini. Okay. Dekat sini ada beberapa setting yang juga kena faham macam mana kita nak buat. Alright, okay. So dekat sini dia ada bagi kat sini nama file, kita boleh namakan nama file kita, lokasi kat mana kita simpan kita punya location, lepas tu ni preset. Okay. So normally dia akan bagi ni mesh source. So maksudnya apa yang kita buat adalah dia akan cuba final keluarkan kita punya ni based on pada source yang ada. Maksudnya footage yang kita pakai lah. Okay. So adakah kita akan pakai yang this one? Tidak. Kenapa awak kena ingat? Kadang-kadang macam awak shoot short film awak, yang kawan awak seorang pakai kamera Canon, seorang pakai kamera Sony, ada pula yang pakai iPhone. So you ada multiple punya source punya file. So bila kita nak multiple punya source punya file, kita kena cari yang bersesuaian. Bukan saya kata this one tak boleh guna. Boleh guna. Tapi kita cari yang bersesuaian. Okay. So katalah for example, kita select yang this one, match source. Okay, kalau tengok kan option dia ada banyak Okay. Kita ada apa ni, additive medium, low. Lepas tu kita ada quality kita nak setkan 4K, 1080p, 720 ataupun 480. Okay. So dekat situ kita boleh adjust kita punya preset yang ada lah. Lepas tu dekat bawah ni ada format dia. Okay. So format ni if you guys click, dia ada bagi macam-macam jenis format. Okay, AAC, AIF. Ini adalah untuk sound. Kalau kita nak export sound saja. Lepas tu animated GIF. Lepas tu Apple ProRes. Okay. Lepas tu kita ada dress lah. H264, H264 Blu-ray. Lepas tu tak silap saya H265 ada tak H265 atau HEVC? HEVC ada. Okay, tak ada lah. Okay. Selalunya kita akan pakai H264 lah. Ataupun H264 Blu-ray. Blu-ray ni dia bagi quality sikit lah. Sekejap saya tengok. Dekat kita punya ni tadi high bit, medium bit, H264. Okay. Dia tak ada HEVC high efficiency video codec. Okay, tak ada. Okay. So kita ada H264. Katalah for example saya select normal H264, saya pakai high bit rate. Okay, kita pergi dekat kita punya this one. Kita akan nampak apa output yang keluar lah. Dan paling penting adalah kita tengok bawah ni. Okay, estimated file size. Okay, so jadi kita tahu kita punya file size ni estimate anggaran bila dia dah render apakah dia punya file size dia. So dia tulis sini adalah 529 MB. Ini sekiranya kita pakai high bit rate. Kalau saya tukar kepada low bit rate, awak tengok apa jadi? Dia akan jadi 159. Dari 500 tadi, dia automatically jadi 159. Okay. So apa yang membezakan? Okay. So macam kita tahu lah. So bila kita main dengan bit rate, the highest the bit rate, the largest the file size. Tapi the highest the bit rate, lagi banyak data dia akan simpan. Dia akan source simpankan kita punya data tu. Okay. So jadi ada quality lah. So low bit rate dia dah, orang kata apa, compress. Dia ada compression. Maybe in terms of sound, in terms of video quality, dia ada compression yang menyebabkan video kita ni nampak macam maybe tak cantik lah, choppy dan sebagainya. Alright. Okay. So dekat sini kita punya setting ni kita kena faham. Okay. Ini adalah, katalah for example saya ambil yang this one. Medium. Saya ambil medium. Okay. Dia punya file size dia 331. Okay. And then dekat kita punya format ni pun memainkan peranan yang penting juga. Katalah for example saya ambil Apple ProRes. Okay. Bila saya ambil Apple ProRes, dia tak boleh bagi tahu
Estimated tak tahu. Okay. Cuba kita tengok yang lain. This one put unknown. Kita ambil, okay. Kita comparekan H2.64 H2.64 menggunakan high bit rate, dia akan bagi dia punya fast size 529. Kalau saya pakai Blu-ray punya size, okay, H.264 Blu-ray, dia akan compress dia punya file, dia akan jadi 174 MB. So kalau saya tukar lain, maybe saya ambil QuickTime. Dekat sini ada QuickTime. Ni ada MPEG Blu-ray juga ni. So saya ambil QuickTime. Bila ambil QuickTime, dia tak boleh nak reading berapa dia punya file size. Okey, apa yang saya nak tunjukkan dengan awak kat sini, setiap satu file format yang kita ambil ni, dia akan ada different type of compression. Okey. Apakah yang dimaksud dengan compression ni? Bila kita dah final keluar, kita nak compress supaya file-file yang banyak ni tidak menjadi original lah. So macam for example, maybe original kita punya file, dia punya size dia maybe dalam 1 gig. Tapi bila kita pakai kita punya format ni, kita nak reduce dia punya quality. So untuk kita buat kita punya personal storing. Personal storing maksudnya awak nak simpan dalam laptop, awak nak main dekat dalam awak punya PC dan sebagainya. Selalunya kita akan ambil yang average. Kenapa? Maybe you guys nak simpan lama. Biasalah, kadang-kadang you guys tahun ni you guys edit. Nanti lepas dah habis 10 tahun nanti you guys dah pergi kerja, tiba-tiba balik-balik terbuka you guys punya hard disk. Oh, ini video 10 tahun aku boleh buat, aku buat dulu kan. 10 tahun aku buat dulu. So you guys boleh save punya file, dan file you guys tu masih lagi boleh pakai. Okay. Alright, that's why kita nak cari yang the best punya setting lah. So normally secara standardnya kita akan save sebagai H.264. Ini adalah common H.264, yang mana dia akan bagi file size dia 529 sekiranya kita menggunakan adaptive high bit rate dekat sini. You guys boleh pilih yang lain. Kita ada quality HD, 4K. Dekat 4K ni pun sama gak format dia. You guys boleh pilih lah. Sekejap saya tengok. Hari tu saya ada tak silap saya ada YouTube. Sekejap Ini Adobe. Okay. Kalau kita pergi dekat sini, maybe dia tak masukkan semua kot, saya rasa. Okay. Kalau kita pergi kat sini, dia ada kat sini more preset. Jadi dia bagi yang standard kita pakai, dia ada more preset. Bila awak pergi pada more preset, okay, so dekat sini dia bagi banyak preset yang ada. Dia ada 4K, nampak ni. Dia ada 4K HEVC, High Efficiency Video Codec. Nampak ni, dia ada kat sini. Alright, okay. Memang adalah. Mungkin disebab dia tak keluar, sebab saya tak ada 4K yang memang perlukan that kind of punya file size untuk reduce. Tapi sebenarnya kalau yang ni sebenarnya dia akan kurang lah dia punya file size dia berbanding normal 4K. Okay. So kita ada 4K. Lepas tu Adobe. Lepas tu kita ada this one. Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 HQ HLG, Apple ProRes 422, dia ada Apple ProRes 444. Sekejap, saya tengok ada tak 44444. Ni Apple ProRes 444. Okay. So kalau tengok dekat sini, dia dah bagi tahu siap-siap. Okay. Kalau ambil 2K digital cinema flat 24 frame per second dengan format Raptor DCP, dia punya kategori dia terletak pada kategori cinema. Nampak ni dia bagi tahu sini cinema, ni cinema. So apa yang dimasukkan dengan sini adalah sekiranya awak nak hantar awak punya video untuk di display untuk cinema punya size, ini adalah format yang you guys kena pakai. Okay, Raptor DCP. Okay, so yang ni dia bagi tahu kategori adalah device MP4. So standard lah, apa-apa device pun normally MP4. Okay, so bila masuk dekat sini 4K UHD Ultra High Definition, okay, dia menggunakan format H.265 bukan H.264. Okay, so H.265 dia guna untuk broadcast. Okay, untuk broadcast. Dia dah bagi tahu siap ni guna untuk broadcast. Sama juga macam saya scroll tadi bawah, yang bila kita dah masuk Apple ProRes. Okay, Apple ProRes 422 ni. Broadcast semua ni. Broadcast. Yang Apple semua broadcast. Okay. Lepas tu kita ada lain. Cinema. Okay, broadcast. Okay. Lepas tu broadcast. Ini adalah semua kamera punya output. Ini kamera Sony.
DVCR Pro. Okay. So yang saya tunjuk awak ni yang sini. Tiba-tiba ada Facebook. Ni. Facebook. Okay, kalau ikutkan tak silap saya, version sebelum Adobe Premiere yang sebelum saya pakai ni, dia memang ada terus selection untuk ni lah, dia tak simpan, dia tak sorok. Memang ada. Yang ni dia bukan dia sorok. Dia tak nak keluarkan nanti bila buat listing nanti panjang lah listing dia. Tapi kalau mana you guys nak pakai, you guys boleh gunakan, nanti dia akan appear lah. So dekat sini ada Facebook. Okay, Facebook Full HD. Nampak tak format yang direkomendkan? Dia suruh kita pakai H.264. Okay. Based on pada source, tapi dia punya target rated dia adalah 12 Mbps. Maksudnya dia punya bitrate lah. Dia dah bagi tahu siap. Ini adalah guna untuk web base. Okay, ini adalah web base. Okay. So ada lagi web base ni dia. Web base. Broadcast. Tadi tu HEVC bukan HEVC, IMAX. Ni kalau nak masuk IMAX. Okay. Match source. Device NTSC PAL stereo. Lepas tu VR pun boleh. Sekejap saya nak cari. Ni. Yang last ni, bawah ni. Kita ada YouTube. Okay. YouTube Full HD, YouTube 4K, YouTube normal, YouTube wide, YouTube 720. Alright. Okay, katalah for example, saya ambil YouTube 4K sebab video saya yang saya shoot Datu Wan tu saya shoot 4K. So saya ambil video YouTube 2160 4K Ultra HD. Okay. So klik yang this one, saya tekan OK. So dia akan apply kat sini. So awak tengok dia punya file size dia. Okay. File size jadi 279 berbanding dengan kita pakai yang tadi adaptive tu. Adaptive high bitrate. Sebab dia akan cubakan sama. So bila kita masuk YouTube, kita punya file size dia kurang. Kenapa dia bagi file size dia kurang? Sebab dia tahu kalau kita nak upload dekat YouTube, kita kena ada file size yang rendah supaya kita punya video senang kita nak naikkan dekat dalam kita punya YouTube dan sebagainya. Alright, okay. So ini adalah orang kata apa, preset-preset yang you guys boleh pilih, yang you guys nak masukkan dalam you guys punya listing, selain mana yang ada dekat dalam kita punya sistem yang preset ada ni lah. High quality ni. Tadi saya pilih YouTube ni, dia automatically akan ada appear kat sini. Sebenarnya listing dia banyak. Okay, cuma dia tak dump semua kat sini lah. You guys boleh pergi more kalau you guys nak pakai you guys punya tu. Alright, okay. So kalau untuk normal device, okay, normal device macam kita nak save dekat dalam kita punya phone, kita nak save dalam kita punya PC dan sebagainya, kita boleh menggunakan format H.265. These are the best lah. Dan dia maintain dia punya quality. So kalau you guys nak ambil untuk web, tadi Facebook, YouTube, tak silap saya yang baru-baru punya apps yang dekat phone awak tu dah boleh upload kat TikTok dengan Instagram. So jadi awak kena tahu apakah jenis compression yang dia pakai. Sebab setiap satu compression yang pakai ni sangat-sangat crucial tau. Dia bukan macam simply aku pakai lah ni, tak. You guys kena tahu apa main reason nak kena pakai. Macam for example, if like say you guys nak send you guys punya footage kepada TV station. Okay, TV station TV station dia kata, okay, kita nak footage tu, kita nak main kat TV ni dan sebagainya. You guys pun pergi kat preset. You guys ambil yang you guys tak ambil preset, you guys pergi ambil yang normal. Kita ambil yang this one, high quality. Kita nak pakai quality ni. Kita ambil yang this one. High bitrate ni, H.265. You guys ambil ni. Ni. Okay, ni dah okay lah ni. Ni file dia pun besar. Okay, sebenarnya file yang this one tak cukup besar. Kalau untuk hantar kat session TV, you guys kena pakai Apple ProRes. Okay, this one, yang format ni. Apple ProRes 422 ataupun 444. Normally dia akan bagi 4444. Okay. So katalah for example saya ambil Apple ProRes 4444. Dia ada dua tau. Satu Apple ProRes yang kita punya format ni, satu lagi adalah QuickTime punya format. So saya akan ambil QuickTime punya format. Okay. So masuk kat sini, tekan OK. So dia tak akan dapat reading dia punya file size dia berapa. Mungkin dia tak compatibility lah antara dia punya ni. Ini adalah format yang kita nak kena guna whenever kita send kita punya file kepada TV station. Kenapa? Dia tak compress. Dia tak ada compression. Maksudnya apa yang original dekat dalam kita punya original kamera keluar macam tu lah akan dapat balik pada TV station dan sebagainya. Alright? Kenapa TV station tak boleh compress? Tahu kan?
TV station dia akan hantar melalui satellite. Kalau kita dah compress, nanti dia hantar sampai dekat tu, file dia akan jadi, bukan corrupt, dia tak corrupt lah, tapi file dia akan jadi macam a bit lossy. Okay, dia nampak macam ada kotak-kotak dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia bounce by satellite. Okay, so you guys kena ingat lah. That's why kita kena hantar yang high quality. Hari tu masa saya buat iklan untuk raya lah. Raya pula. Iklan combo. Okay. Dan iklan combo tu saya kena hantar dekat yang tu. Saya ada maklumkan dengan awak yang ada dua file tu. Satu file yang original yang saya hantar, saya menggunakan H.264. Yang tu dia punya file dia kecil. Tapi bila saya hantar yang satu lagi ni, yang Apple ProRes 422 ni, yang ni, dia punya file dia 900. Yang iklan hari tu dia punya duration dia adalah 1 minit. Okay. Bayangkan 1 minit punya file, dia punya size dia hampir dekat 1 gig. Sebab apa? 950 berapa MB. So dekat hampir 1 gig untuk 1 minit punya video. Kenapa? Sebab TV station dia nak high quality punya video without compression. Sebab dia orang punya mesin ni risau. Kalau cakap mesin dia orang ni power ke? Tak, mesin dia orang sangat-sangat power. Okay, memang setakat-setakat footage biasa-biasa ni memang dia orang boleh handle lah. Alright, okay. So itu adalah formatting dekat dalam kita punya ni. Okay, so far ada soalan tak? Tentang formatting. Ada soalan tentang formatting? Clear? Tapi nanti hantar assignment jangan pakai 422 tau. Jangan silap. Hantar assignment jangan pakai 422. Pakai yang ni. Normal biasa ni je. Okey, ataupun you guys ambil yang medium. Medium bitrate ni pun okey dah. Untuk hantar assignment Nanti you guys nak upload file tu pergi ke Google Google Form, nanti jenuh. You guys lama nak tunggu. Okey. So ini adalah main, the first one lah. Sekarang kita tengok yang bawah ni. Video, audio, kita ada multiplexer, kita ada caption, kita ada effects, kita ada metadata dan kita ada general. So kita pergi pada this one. Sebab apa this one dia memang tick. Video dia tick. Okay. Kalau kita tengok pada video ni, dia ada extra setting. Maksudnya more on kepada custom lah. Kita nak custom kita punya file ni macam mana. Okay. Tapi dia tak akan boleh. Sebab apa dia dah lock siap-siap lah. Which one based on pada yang additive ni. Okay, dia dah setting siap-siap. Okay. Sama juga dengan audio. Kita masih lagi ada ni, tapi kita boleh tukar kita punya audio punya format lah. Tapi jarang lah kita tukar kita punya audio punya format. So normal kita akan biar maintain lah. Okay. Lepas tu ni multiplexer ni tak perlu. Okay. Caption ni pun tak perlu. Effects pun tak payah. Sekali awak nak kata nak apply effects juga boleh apply effects. Okay. Metadata pun tak payah. Okay. Settle. Dah ambil ni semua. Dia dah bagi tahu semua macam mana. Barulah kita tekan export. Bila kita tekan export, kita akan bagi tahu. Tadi saya save dekat desktop lah. So location dia berapa. Dan dia bergantung kepada you guys punya machine. How good is your punya machine. Kalau machine you power, machine you memang boleh render 4K, and then you guys bagus lah. Macam tadi saya ambil yang medium bitrate. So medium bitrate ni pun sebenarnya lambat. Yang video yang saya letak kat sini tak sampai seminit pun. Dia dalam 48 saat. Sampai tak ada lah. Kalau kita tengok pada saya punya meter ni 48 saat. Sebab 1 minit dekat sini. Okay. So nampak. Dia mengambil masa selama 20 minit 46 saat. Estimated untuk render sekiranya saya menggunakan high bitrate. So saya cancel this one. Sekejap Okay, saya cancel that one. Saya pergi kat file, saya pergi kat export media. Okay, yang this one tadi saya ambil YouTube. Okay, so bila saya ambil YouTube, dia punya file size dia dah kurang, tapi dia masih lagi 4K Dan bila saya export, okay, dia akan bagi tahu estimated kita punya time untuk digunakan whenever kita nak render. Okay, tadi dia ambil 20 minit yang untuk file size tadi. Okay, yang ni kita tengok berapakah estimated dia punya timing dia. So dekat sini, letak kat sini adalah 13 minit 39 saat, 16 minit. Okay, so bila file size kita ni besar dan sebagainya, dia akan menentukan kita punya numbers of kita punya export.
Okay. That's why macam for example bila kita nak export tu, kita kena tahu final export kita nak export tu 1080p ataupun kita nak kita nak export sebagai 4K. Kalau 4K awak kena adapt lah. Kalau PC awak tak power. Kalau PC awak power tak ada masalah. Kalau PC awak tak power, awak kena adapt lah sampailah dia habis render. Okay. Sebab kadang-kadang risau macam bila PC tak power tu tengah render tiba-tiba PC corrupt lah, itulah inilah, jenuh, awak kena re-render balik. Okay. So itu yang cara untuk kita nak render, kita nak keluarkan kita punya file. Whenever kita dah siap, kita dah complete semua. Katalah you guys dah complete, ada VFX dan sebagainya, itu cara untuk kita keluarkan kita punya file. Dan itu adalah standard untuk kita nak pilih which one yang kita rasa bersesuaian untuk kita nak export. Alright, okay. So far okay boleh? Sekejap. Edit, okay. So kalau ada soalan tak so far tentang kita punya final output? Ada tu. Right, okay. So different software akan ada different cara untuk you guys export. Tadi yang saya tunjuk dekat dalam Filmora, you guys kena tekan export atas tu, dan you guys boleh pilih listing lah. Lepas tu you guys export. Yang ni you guys kena pergi dekat file, you guys ambil export, you guys select media. Okay, Final Cut Pro pula dia ada Final Cut Pro, you guys kena pergi dekat ada tab belah kanan sekali. Dia macam ni. Kalau tengok pada skrin tu, nampak tak ada arrow yang dekat atas ni? Nampak ni, Quick Export. Dekat dalam Final Cut Pro dia menggunakan Quick Export. So bila Quick Export, then you guys boleh export. Okay, cuma satu berbanding menggunakan Adobe Premiere dengan menggunakan Apple dia tak banyak option untuk kita pilih. Macam tadi kan ada sikit, tapi kita boleh pergi more kan, kita boleh pergi more option. Dalam Apple awak tak boleh tukar banyak. Sebab apa? Apple memang dia focusing kan untuk keluarkan output hanya untuk serta-serta yang betul-betul penting je. Yang kalau macam yang berlambat-lambat tu dia memang tak nak. Dia nak buat simple as possible. That's why dia ada normal standard, kita akan export kepada MOV. Tapi kalau rasa MOV tak boleh, you guys boleh export kepada MP4. Okay? Untuk Final Cut lah, MP4. Lepas tu the rest tu adalah standard lah. High quality, low quality. Kenapa? Apple dia nak memudahkan kerja lah berbanding dengan menggunakan Adobe Premiere. Bukan kata Adobe Premiere tak memudahkan kerja, tapi sana dia just kau tak payah fikir, kau edit, kau buat, lepas tu kau export, and the rest tu biar aku buat. Macam tu sistem diorang. Sedang kat sini kita boleh customize. Okay. Saya pernah try edit video menggunakan dua software ni lah. Maksudnya edit video menggunakan Premiere dan edit video menggunakan Final Cut. Yang lagi dua software tu saya tak pernah try lagi lah, Filmora dengan DaVinci Resolve. Okay. So saya pernah try file yang sama, kita export yang sama, dan ada certain time tu yang ni lebih cepat, yang ni kurang lambat sikit, yang ni okay. Kenapa kita buat macam tu? Kenapa saya macam tu? Sebab saya nak test apa punca yang menyebabkan kalau kita save dalam ataupun kita export daripada different software ni, dia akan ada different output. Different output tu bukan apa? Output yang pertama adalah apabila kita save, dia punya file size dia kurang. Yang satu lagi tu file size dia besar. Okey. Dan yang kedua adalah timing yang dia ambil masa untuk dia nak render. Okey. Macam Apple, bila kita menggunakan Final Cut Pro, dia punya rendering time dia memang sangat-sangat laju. Walaupun 4K. Kenapa? Sebab dia dah optimizekan dia punya software sendiri. Jadi dia tak perlu cakap dengan outsource. Dia buat sendiri software dia in-house. Dia, kalau ada orang komplain, dia sendiri yang boleh alter. Kalau macam for example, bila Adobe Premiere, bila Mac ada problem dengan Adobe dia kena report dengan HQ bla bla bla, return balik. So dia punya proses dia agak lambat. Tapi dengan Apple, orang hantar je report, automatically dia akan boleh live update dekat dalam dia punya software. So setiap satu software akan menghasilkan different punya output. So just bear in mind lah. Jangan macam for example bila you edit, semua sama. Memang semua sama cara nak edit, tapi output dia tak semua sama. Alright, okay? Boleh? So far okay boleh? Boleh sir. Alright, jap. Kejap, saya nak ambil attendance jap.
Buka tele. Okay, boleh scan. Tengok. Okay dah? Semua dah scan? Sekejap. Okay. Sir, Aiman tak boleh. Aiman tak boleh? Kenapa Aiman tak boleh? Yang lain semua boleh? Boleh. Yang lain dah scan dah? Boleh sir, boleh. Aiman punya Saya dia boleh, sir. gagal. Aiman gagal Suruh dia repeat lah. Dah gagal tu. Aiman. Okay. Aiman seorang je lah ada lagi ni. Ada lagi 3 orang. Semua ada ni? Ke saya salah ni? Sekejap. Macam mana ada 24 orang yang scan per 21? Macam pelik ya. Ada 24 orang sedangkan nama ada 21. Macam mana ada 24 orang boleh scan? Jeng. Sekejap, saya panggil nama. Muhammad Faiz, Zulfa. Faiz ada? Ada. Okey, Zulfa ada? Ada sir. Okey, Zamri tak ada? Ada sir. Ada. Mic sangkut. Okey. Nurul Batrisha ada? Anis Akila ada? Ada, sir. Okey, Amalia ada? Ada, sir. Alright. Nur Aina, Syamila? Saya, sir. Okey, Akil? Saya. Alright, Fatih? Saya sir. Alright. Hamzah? Saya. Okey, Hafiz Jazli ada? Alfiq ada? Ada sir. Right. Nur Akmal Mawadah ada? Nur Akmal Mawadah ada? Tak ada? Dia ada. Tak boleh buka mic. Okey. Anis Ayu? Saya. Alright. Aziz? Ada sir. Right. Aiman Hafiz? Ada sir, ada. Right. Muiz?
Muiz tak ada. Bukan tersebut tadi sir. Tadi sebut Muiz je. Tadi sebut Faiz. Oh, Ha. Afnan. Afnan ada? Ada. Amirul. Ada sir. Alright. Ashraf Saya tu. dengan Nur Ada. Hamizah. Saya sir. Alright, okay. So memang betul lah 21. Tapi sensor pelik. Dalam sistem ada 24 orang yang scan. Ceng. 24 orang macam tipu je. Okay. Okay, tak apa, abaikan. Okay, so far semua okay? Boleh? Okay sir. Alright, okay. So itu adalah kita punya chapter yang di mana macam mana kita nak render. So kita ada kita punya software tu. Jadi so kalau ikutkan kita punya portion by far memang dah completion lah. Cuma ada satu lagi bahagian tak salah saya yang di mana kita punya video distribution. Itu nanti ada chapter last sekali iaitu video distribution adalah macam mana kita nak submit kita punya video. Ataupun macam mana kita nak edarkan kita punya video. You dah edit, you dah buat text, you guys dah masukkan color correction, buat color grading, buat sound effects, buat sound, edit you guys punya sound, lepas tu you guys dah render. Last sekali tu adalah macam mana kita nak distribute kita punya file. So dia ada multiple type of distribution kita punya file, yang tu nanti kita akan tengok pada next class. Boleh? Boleh sir. Right, okay. So dalam masa yang sama, untuk kita punya next class on Friday, saya nak juga dengar daripada dua team lain lah, yang you guys punya script, storyboard, dan juga you guys punya script, storyboard, dengan satu lagi saya minta Tisha saya minta satu lagi tadi apa? Alamak. Idea. Idea, ideation, storyboard dan juga script. Lagi dua. Tadi grup Tisha dah jumpa dengan saya. So dah boleh lah settle. Yang lagi dua grup tu saya nak tengok on Friday. Boleh? Boleh sir. Alright. Okay. So ada soalan lagi? Ada soalan tak? Clear? Okay, kalau tak ada, saya rasa itu saja. Kita boleh sudahi kita punya kelas pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Wanas. Okay. Thank you kelas. Assalamualaikum. Thank you Thank you sir. sir. thank you sir.